Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini saya akan kongsikan berkaitan dengan sedekah. Itu tajuk yang saya pilih pada hari ini, berkaitan dengan sedekah. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada semua, anda semua, berkaitan dengan sedekah. Apa itu sedekah dan apa kelebihan orang yang bersedekah ni. Dan di antara salah satu amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu ganjaran yang besar. Dan Allah juga memilih ahli-ahli ataupun manusia dalam kalangan manusia, mereka yang berjaya masuk syurga disebabkan amalan sedekahnya sahaja. Maka nanti akan ada satu pintu, yang pintu itu hanya dilalui oleh mereka yang gemar bersedekah, gemar berinfak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang soleh dari zaman berzaman lagi, dari zaman yang dulu lagi, mereka ni suka gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar membantu orang. Kerana suatu hari ada seorang lelaki yang bernama Abu Mirsad. Dia ni adalah seorang yang miskin, tersangatlah miskin. Umum tahu, orang ramai tahu yang dia ni adalah lelaki yang miskin. Tetapi kelebihan dia adalah dia ni suka bersedekah. Dia suka memberi kepada orang, dia suka membantu orang. Kerana kalaulah dia balik ke rumah dan di rumah dia hanya ada sebiji bawang sahaja, maka nescaya bawang itulah akan disedekahkan oleh Abu Mirsad ni kepada orang lain ataupun kepada orang yang memerlukan. Kerana sedekah ni kita tak perlu ada banyak duit. Tak apalah, nanti ada duit banyak baru kita nak start sedekah. Jangan macam tu. Kita boleh tengok, kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Abu Mirsad ni. Walaupun hanya sebiji bawang pun dia tetap nak bersedekah, dia tetap nak memberi. Apatah lagi ada duit yang banyak. Jangan kita nak tunggu duit banyak baru kita nak start sedekah. Kerana Allah tahu kemampuan kita. Kalau kita ni hanya ada 4,000 gaji, kalau kita ni gaji 4,000, jangan pula tiba-tiba 4,000 tu kita sedekahkan kepada jalan Allah. Boleh macam tu, tapi takut kita kalau tersyok pula, tiba-tiba kita tak sempat manage duit kita macam mana. Dan manusia yang paling banyak sedekah di atas muka bumi ni ataupun di alam semesta ni, manusia yang paling banyak bersedekah adalah siapa? Iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ketika mana Nabi ni masih hidup, kami ni, iaitu para sahabat, melihat manusia yang paling pemurah, manusia yang paling suka bersedekah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana suatu hari Nabi ni sedang solat dengan para sahabat. Ketika mana Nabi ni selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila selesai saya solat dan selesai saya beri salam sebelah kanan dan sebelah kiri, Nabi terus bangun dan keluar daripada masjid. Sehingga kan para sahabat kata Nabi ni melangkah peha-peha di antara para sahabat. Kerana sahabat ni bila dia solat dia duduk rapat-rapat, maka Nabi ni nak keluar, maka dia terpaksa melangkah peha-peha di antara para sahabat. Maka bila para sahabat tengok keadaan macam tu, para sahabat ni hairan. Kerana perbuatan Nabi ni bukan perbuatan kebiasaan Nabi. Kerana kebiasaan Nabi, ketika mana Nabi ni selesai saja solat, selesai saja memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka Nabi akan wirid dahulu, Nabi akan zikir dahulu. Itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ataupun hakaza, dan zikir-zikir lain. Nabi ni akan wirid dulu, akan berzikir dulu. Tetapi pada hari itu Nabi ni selepas beri salam, Nabi terus bangun dan keluar daripada masjid. Dan para sahabat ni dia agak terkejut dengan perbuatan Nabi. Maka tak lama kemudian Nabi pun kembali. Dan sahabat ni biasalah, bila ada benda yang baru, ada benda yang sahabat tak tahu, sahabat ni jenis nak bertanya. Sahabat suka kepada ilmu, maka sahabat ni tanya kepada Nabi, kenapa jadi begitu? Apa yang kamu buat? Maka apa kata Nabi SAW? Ketika mana aku selesai sahaja memberi salam, aku baru saya teringat yang dalam salah seorang rumah isteri aku ni ada sebentuk cincin emas. Dan aku ambil cincin tu dan aku balik dan aku cari cincin tu dan aku terus bersedekah kepada orang yang memerlukan. Kita boleh tengok Nabi ni jenis manusia yang tak benarkan dunia masuk dalam rumah. Tetapi Nabi ni seorang yang kaya. Yang kita menganggap Nabi ni adalah seorang yang miskin, Nabi ni adalah seorang yang kaya. Tapi Nabi ni tak mau kepada dunia. Kita boleh tengok bagaimana perkahwinan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Kita boleh tengok bagaimana hasil papasan perang tu, berapa peratus yang Nabi dapat. Tetapi semua Nabi tak mau, semua Nabi tak nak. Semua itu Nabi infakkan, Nabi sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan, orang fakir, miskin dan sebagainya. Suatu hari ketika mana Nabi ni berada di rumahnya, datanglah satu rombongan daripada Bahrain. Bahrain ni kita terkenal dengan kekayaan yang sangat-sangat kaya ataupun kekayaan terlampau kaya. Di zaman Nabi lagi Bahrain ni dah kaya. Kerana rombongan daripada Bahrain ni, mereka ni membawa emas dan dirham dengan sangat banyak untuk diberikan kepada Nabi SAW. Bukan diberi kepada kerajaan Madinah, bukan diberikan kepada kerajaan Islam, bukan. Tetapi kekayaan itu ataupun harta itu mereka ingin berikan
untuk Nabi sahaja. Jadi bila mereka ni dah sampai di rumah Nabi, maka kata Nabi SAW, pergi timbungkan ke dalam masjid ataupun pergi timbungkan emas dan dirham ni di masjid, kerana pada waktu tu sudah hampir atau nak dekat waktu solat. Dan kenapa Nabi menggunakan perkataan timbunan? Kerana harta yang dibawa oleh rombongan Bahrain tu harta yang sangat banyak, dirham yang banyak, emas yang banyak. Disebabkan itu Nabi menggunakan perkataan timbunan. Dan bila selesai saja solat, Nabi pun mengagihkan, membahagikan keseluruhan harta yang dibawa oleh rombongan daripada Bahrain itu emas dan dirham, sehingga ke Nabi ni tak ambil satu sen pun daripada emas dan dirham tersebut. Dan kata para sahabat, Nabi pada ketika itu tidak kelihatan berminat langsung dengan emas dan dirham yang dibawa oleh rombongan Bahrain tersebut. Maka Nabi pun membahagikan keseluruhan harta-harta emas dan dirham tu kepada semua orang miskin dan orang yang memerlukan di zaman Nabi SAW. Kerana sedekah ni sekali kita melakukannya, berkali-kali Allah akan balaskan kepada kita. Ini mengikut kepada keyakinan kita. Sebab ada orang dia beri RM1, Allah balas 100. Ada orang dia beri RM1, Allah balas RM10. Ini semua bergantung kepada keyakinan kita. Jadi bagaimana kita nak naikkan keyakinan kita kepada Allah? Iaitu dengan kita ni kerap ataupun dengan kita ni selalu memberi sedekah. Kerapkan diri memberi sedekah. Mulakan daripada sedikit, mulakan daripada RM1 naik ke RM2 sampailah ke atas. Jangan pula kita mulakan dengan amount yang banyak. Tiba-tiba kita mulakan rasa nak bersedekah ni, kena start bersedekah ni kita ni. Kita mulakan dengan amount RM4,000, tiba-tiba RM4,000, tiba-tiba makin sedikit lala 1 sen kita sedekah kepada orang. Mulakan dengan amount yang sedikit, asalkan berterusan amount yang kita beri itu. Dan ada satu kisah lagi ketika mana dalam peperangan Hunain. Kalau peperangan Hunain kita tahulah, umat Islam benang besar. Banyak hasil rampasan perang dibenang oleh umat Islam, dapat kepada umat Islam. Maka ketika itu Nabi ni mengagihkan bahagian-bahagian ataupun membahagikan hasil rampasan perang itu kepada para sahabat, kepada para tentera-tentera Islam pada ketika itu. Semasa Nabi ni sedang membahagikan harta, untuk dia ni, maka datanglah Arab Badui. Arab Badui ni kita tahulah dengan perangai yang pelik dia orang, dengan perangai yang lain daripada orang lain. Maka Arab Badui ni daripada jauh makin dekat dia memerhati je apa yang Nabi buat. Nabi buat tu dia tengok je, dia follow je apa yang Nabi buat. Maka dalam keadaan dia ni sedang memerhati Nabi perasan dan Nabi kata, "Adakah kamu takut aku ni kedekut dan tak berlaku adil kepada kamu?" Maka bila dia ni dengar Nabi kata begitu, maka tersentap dia. Dan dia ni ataupun Arab Badui ni menunduk, tanda malu kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata kepada mereka, panjanglah kata-kata Nabi, dan tapi di akhir ayat Nabi kata, "Sesungguhnya aku ni tidak akan kedekut dan tidak akan menipu kepada kalian semua." Dan amalan di dunia ni, amalan sedekah ni di antara amalan yang sangat luar biasa. Kerana ganjarannya Allah akan balas di dunia lagi. Kalau di akhirat lagilah banyak Allah akan balas kepada mereka yang suka bersedekah. Sedekah ni merupakan pengubat bagi penyakit. Kerana ada satu kisah yang berlaku kepada Abdullah ibn Mubarak. Kerana suatu hari orang datang, ada seorang yang sakit teruk datang berjumpa dengan Abdullah ibn Mubarak. Kalau tak silap, sakit dia kudis di peha. Dia lelaki yang berpenyakit ni pergi jumpa ramai doktor, pergi jumpa ramai ahli perubatan, tetapi tak dapat nak ubat penyakitnya. Macam-macam ubat dah dia telah makan, macam-macam rawatan tradisional dah digunakan, tetapi masih lagi tak berkesan untuk dia. Maka dia pergi jumpa dengan Abdullah bin Mubarak. Maka kata Abdullah bin Mubarak, "Kau pergi satu kampung dan galikan telaga kepada mereka. Sesungguhnya mereka ni sangat-sangat memerlukan air." Maka bila lelaki ni dengar apa cadangan daripada Abdullah bin Mubarak, dia pun pergi dan menggalikan telaga untuk mereka-mereka di kampung tersebut, kerana orang kampung tu sangat-sangat memerlukan air. Dan tak lama kemudian penyakit dia beransur pulih dan akhirnya sembuh daripada penyakit tersebut. Dan ada satu syair yang dibuat oleh Imam As-Suyuti. Saya nak kongsikan syair yang dibuat oleh Imam As-Suyuti. Apabila anak Adam meninggal, maka mengalirlah kepadanya 10 perkara. Ilmu yang disebarkan, anak yang soleh, pohon kurma yang ditanamkannya serta sedekahnya yang mengalir, mushaf yang diwariskan dan menjaga perbatasan sepadan, menggali telaga, mengalirkan sungai, rumah untuk musafir yang dibangunkan atau mendirikan tempat ibadah. Kesimpulannya daripada syair ni, mereka-mereka yang suka-suka bersedekah, mereka suka menginfakkan kepada orang, tanam buah kurma tetapi nak beri kepada orang, wariskan mushaf Al-Quran, menggalikan telaga tapi untuk manfaat ramai, itu di antara satu kebajikan yang berterusan sampailah kita ni mati, katanya Imam As-Suyuti. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata,
Nabi SAW, sesiapa yang meringankan daripada orang mukmin satu kesusahan daripadanya di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan di hari kiamat nanti. Dan sesiapa yang memudahkan kepada orang yang dalam keadaan kesepitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita boleh tengok bagaimana pentingnya kita bersedekah, bagaimana pentingnya kita membuat infak kepada orang, membuat kebaikan kepada orang, memberi manfaat kepada orang. Itu di antara amalan-amalan yang berterusan. Nanti kita mati pun amalan itu akan berterusan kepada kita. Dan semoga kita ni di antara orang yang suka memberi sedekah, di antara orang yang suka memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu sahaja untuk video kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda semua dan anda boleh dapat sedikit sebanyak manfaat yang saya kongsikan kepada semua. Dan terima kasih kepada semua yang tengok daripada awal video dan sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.